Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan sayugianya dijauhkan pada awal bulan. Dijauhkan apa? Jauhkan daripadanya setubuh, jima'. Maknanya sayugi makna sunat. Sunatnya dijauhkan, mana sunat dijauhkan daripada jima' bila? Pada awal bulan. Sunat kalau nak setubuh dengan bini yang tidur subuh di awal bulan. 1 bulan. Dan akhir bulan, iaitunya bulan Islam lah. Kalau bulan mengikut Islam. Sunatnya jangan pada awal, jangan pada tengah. Tapi ini ulama rak balik dah. Ini khilaf. Dan tengah bulan. Dah 15 bulan masalahnya. Maknanya saiginya sepatutnya jangan buat masa tu. Tu, jangan buat masa tu. Ini ada sebut dalam kitab Yanah ni. Itu pendapat Imam tu dalam Mughni. Ada sebut Mughni berkata dalam Ihya itanya makruh jima'. Sebut dari itu makruh. Mana saigi mana sepatutnya, mana sunatnya dia jauhkan. Maknanya kalau setubuh di awal bulan atau di akhir bulan atau di tengah-tengah bulan, hukumnya makruh. Siapa sebut? Itu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Belilah Ihya Ulumuddin, hasiah dia ialah Ittihafus Sadah tu. Ittihafus Sadah beliau tu. Mata yang makruh pada awal atau malam yang pertama daripada bulan dan akhir daripadanya bulan. Dan malam tengah daripadanya. Kalau siang hari tak apa, hak malam. Tu hak awal. Kerana apa? Kerana sabit satu hadis tu begitulah. Awal bulan ke tanduk syaitan lah tengah. Ada syaitan tu iaitu dia tengah-tengah bulan. Nabi orang semua dia. Tengok setengah agama tu adalahnya dia malam pertama ke, malam purnama tu. Kalau malam purnama tu maknanya syaitan ada bawah bulan tu. Bawah bulan tu mana orang sembah bulan, syaitan ada bawah tu. Jadi kita subuh pada malam tu adalah dah takut muwafaqah tu. Sebab tu pendapat Imam Ghazali adalah makruh. Tapi ini yang dirakkan oleh Ibnu Hajar. Kerana kata apa dia tanya? Fa yuqalu, kerana dikatakan inna syaitan yahduru al-jima' fi hadhihi layali. Kerana syaitan dia hadir masa tu, malam-malam tu. Dah alasan dia kerana syaitan hadir setubuh sekali tok laki dia malam tu. Tok laki duk subuh, dah syaitan pun duk sekali hadir mari. Tapi katanya waraddahu fit tuhfah. Dan menolak pendapat ini Ibnu Hajar akan dia pendapat Imam Ghazali ini di dalam Tuhfah wa Nihayah, dan ada Imam Ghazali atau Imam Syiramli juga ada sebut dalam kitab Nihayah bi adami subuti syai'in min zalik. Rak lagu mana? Dan masih tidak sabit pada hadis. Sebab tu pun dia mikir itu, dia mikir hak tanya makruh lah awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, tak ada sabit pada hadis. Tak sabit. Qala kata keduanya Syekh Ibnu Hajar dan Syiramli wa bi fardi subutihi, tapi sekiranya kalau ada sabit sungguh zalik hi aizalika tu. Memang ada sabit pada hadis. Ada sabit pada hadis Nabi lagi katanya tu subuh pada awal bulan, pada yang tengah bulan, akhir bulan. Kalau sekiranya fardu takdir yang kata sabit ada sungguh, az-zikru al-waridu bermula zikir yang datang pada hadis tadi, yamna'uhu, boleh tegahlah ia zikir tadi akan syaitan tu. Iaitu mana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka doa ini boleh hamak syaitan dah. Tak, contoh katanya sabit memang awal bulan, tengah bulan, akhir bulan syaitan hadir mari. Tapi kalau kita baca doa ni adalahnya dia tak mari dah. Sebab tu mana boleh jadi pendapat pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan makruh. Jadi bagi orang subuh dengan tak baca doa. Kalau tidur malam tu 3 malam ni awal, tengah, akhir, lepas tu tak doa, syaitan duduk sekali. Tapi kalau baca doa ni lari. Dah lagi mana doa tu boleh menyekatkan syaitan dah. Kesimpulannya pendapat Syekh Ramli Ibnu Hajar tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau kita nak ikut pendapat Imam Ghazali, jangan. Nak siang hari lah. Dah siang hari kau. Dan juga jangan masuk matahari duk naik tu. Kena syaitan je duk bawah matahari tu. Ini adat saja dah. Tapi khilaf ulama. Imam Ghazali makruh. Adapun Ibnu Hajar dan Syekh Ramli tidak masalah.
Rujuklah I'anah jilid yang ketiga, muka surat 270 3 tengok sana. Rujuk situ. Ya I'anah tu dia banyak ke dia sebut tu apa yang berlaku dah. Dan tak kalah sangat kenyih. Yang maknanya makruh juga. Sehingga dia jauhkan. Tak kalahnya atas pada awal. Tak kalah atas padanya pada awal. Makna takdirkan dan sehingga dia jauhkan jimuk itu. Daripada jimuk itu tak kalah sangat kenyih. Sangat kenyih tu artinya janganlah. Itu tak ada khilaf ulama. Masa kita kenyih baru makan nasi. Baru makan dia kenyih. Jangan subuh. Sebab apa? Sebab mudarat. Ini perubatan itu mudarat. Itu ada sebut juga dalam kitabnya. I'anah juga muka surat sama 273. Ada sekolah ni lah. Ada sekolah lain pula tengok bab tu lah. Ada kat situ. Ya tanya sanu ayat taharraj bil waktu sahar lintifa'ish mufrid. Sunah tu jauh. Karena hal tu mana tak adanya sangat kenyih tu. Kenyih yang bersangat tu tak ada. Habis. Kerana apa? Izhuwa ma'a ahadihima mudirrun ghaliban. Kerana bahasanya setubuh sertanya salah satu keduanya kenyih sangat ko, lapar sangat ko adalah mudarat. Tu kata dia. Alasannya kerananya mudarat. Memang mudarat. Seperti mana tu melampaui padanya setubuh lah. Mudarat juga. Takalluh duk kacir. Tak agak dah kacir. Tak agak benar dah Allah kacir. Paksa diri, paksa. Dah. Adalah hukumnya mudarat agak. Ingat, jangan paksa diri untuk subuh tu. Rasa tak agak, dia. Tapi kalau kita tenaga gagah, cuma bagi tak agak, tu tak apa. Itu sunat kita berubah lepas dah. Tubuh gagah sihat, tapi bagi tak agak, sunat berubah. Sunat berubah. Tapi kalau tubuh tak apa gagah, tak apa sihat, jangan paksa diri. Itu mudarat agak. Sebab tu dah baikkan setengah ulang tu atibak Tok Bomo, doktor dia tanya tu dia yang memanfaat penewati itu bahasanya dengan bahasanya mendapatkan perkara menyerukan dari nafsu kita sendiri dah. Rasa nak sendiri. Yang dapat paksa-paksa masalah. Tu yang ada paksa-paksa tu rasa sendiri. Habis. Hani-haninya dengan hani nak nikah sungguh. Jangan lagi nak ngaji dulu. Yang mana jangan salah faham. Hak tadi katanya sunat berubah. Pahak ni pula katanya ialah tak ada kenyih tu. Pakut mana? Hak ni masalahnya dan juga masalahnya tu paksa diri dalam ta'anah mana innal ifrata fihi mudarrun ma'at takalluf. Melampau. Tu padanya subuh. Dah. 7-8 kali semalam. Darat tu paksa tu. Habis. Dan tak kalah hasil syahwah dengan mukhayyalkan rupa perempuan. Ini dalam kitab ni, tapi tak yang ada sebut tapi tak jumpa mana. Mana dalam kitab ni sebut katanya apabila kita duk khayal gambaran tak kalahnya hasil terdapat syahwah. Terbangkit syahwah, keinginan nafsu, tapi dengan sebab apa? Sebab mukhayyalkan dia tengok TV. Tengok YouTube. Tu dengan mukhayyalkan mana perasaan rupa perempuan yang halak yang asing. Khayal duk mikir, duk khayal. Tu hatunya jangan subuh masa tu. Anak tubik rupa tu. Tak tubik gua ada anak tak supo mak, anak tak supo pak ni, supo mana supo nu. Dak ingat dulu. Masa duk khayal tu yang ni dah. Tapi sampai pada hadis, memang sampai pada hadis bahawasanya Nabi ada sebut tu, tapi hadis tu ada khilaf surah hadis tu macam-macam. Tak apa yang Nabi katanya apa yang nemung jalan jumpanya kupu lepas tu berasa nak subuh. Maka balik bini subuh dengan bini lalu dah. Tu dia bakit tapi masalahnya subuh tu tak khayah tu. Hak ni masa duk khayah. Kalau duk khayah tu jangan. Jangan hak tu. Tapi kalau terjalan-jalan tengok orang Arab masalah, tengok orang Arab ke tengok berasa, bini ada balik. Tu tak masalahnya, tapi masalah duk khayah tu. Hak lah ni pula masalahnya ilahnya tidur dengan bini tak buka TV. Dah bukanya YouTube tengok. Tu naudzubillah. Tengok paksa tengok bini, tak apa mana ada. Tengok buka video lagi, buka YouTube lagi, buka tengok tu. Jangan. Makruh.
Kalau dia niat tu nauzubillah zina dah. Ya khayal ke bini tu nauzubillah. Memang tak sabit hukum zina, tapi mana seolah-olah zina dah. Dosa tu zina tu ada, tapi hukum sabit rajam tu tak ada. Kerana apa? Kerana tu innamal a'malu binniyat. Jadi niat zina. Tidur dengan bini tapi niat zina. Tu zina. Dia tidur dengan hati dia tidur dengan bini tapi dia ingat khayal tu. Ada tiga hal tu. Tak boleh. Ada banyaklah ni. Sebab tu anak perangai macam-macam. Sebab tu kita baca doa minta Allah Tuhan jauh tu. Kalau khayal mari syaitan mari pun kita jangan duk mikir khayal. Hamak tu baik. Aku tidur dengan bini aku, bukan tidur dengan hanu dak. Hamak kita boleh hamak dia. Ya khayal mari tak apa. Khayal mari tu asal dia. Tapi kita baca doa lah. Ingat tu jangan niat kosak bini orang ke atau gawe dia ke ni nak kosak bini. Ada kosak tidur tu tak boleh. Ada sebuah lalat Asbahun Nazair. Ada Imam Syuyuti tu. Mana je orang nak jalan kita tengok ajah ke? Ada. Ajah tidur ni ingat anu. Tu niat zina tak boleh. Mana ketika khayal janganlah. Jangan dulu. Habis khayal tu. Dan sunat apabila inzal. Jadi apabila nak keluar air mani ataupun apabila dah keluar inzal keluar air mani. Apa sudah keluar air mani ia lelaki dinantikan macam gitu. Makna sunat dinantikan, ditunggukan, dilamatkan, diimhalkan, ditangguhkan hingga inzal istrinya, isteri baginya lelaki dia. Tunggu. Kita tubik dah bini nampak tak lepas tangan lagi. Dulu jangan. Tak sunat. Wallahu alam ya. Ini ada juga sebut dalam Anas sama juga muka surat 273. Kerana tak kira kita puas hati kita sorry ada orang lain nak juga situ. Dan demikian lagi setengah tak boleh sebut banyak takut demo nak bini belaka bukan dia. Ada kita ngaji nak beritahu hukumnya demo nak bini belaka. Ngaji tak tahu mana lagi ni. Nak bini boleh. Boleh baca kitab dulu. Boleh baca Anas dulu. Ada. Boleh baca Qalyubi dulu. Boleh nikah. Dan demikian lagi supaya tu juga setengah daripada ada jatuhnya tu. Demikian lagi apa dia? Setengah. Seolah badal dah tafsir dah atau wajah sama. Setengah daripada nyo apa dia? Nyo amat banyak tu. Hak sunat amat banyak tu. Hak banyak dulu apa dia? Sunat metaubatkan 2 syuhud. Sunat kitanya suruh taubat. Metaubatkan mana suruh taubat. Metaubatkan mana suruh taubat. 2 saksi syuhud mana 2 saksi tu. Apabila 2 orang saksi ni minta taubat. Sebab tu apabila tok imam ke? Apabila nak akad nikah ke? Mengucap belaka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahalazim. Sunat taubat. Astaghfirullah tu bukan taubat, astaghfirullah minta ampun. Taubat tu maknanya ada kita semua bakat taubat belaka apa dosa kita. Taubat tu maknanya nyesah. Sebab Nabi sebut at-taubah adalah nadamah. Tu. Maknanya ilahnya di antaranya rukun yang paling besar taubat adalah menyesal. Nyesal dosa hak dulu, taubat dulu, sunat. Memang warak belaka dah, memang tak bila tak siap orang hak tak leban dah, tapi sunat pula. Kalau dia tu ilahnya memang hak pasik dulu dah, tak sunat dah tu wajib. Tu wajib. Sunat taubat. Tapi wali tu masyhud mana? Saksi mana? 2 saksi yang mastur. Tu yang mastur mana yang tersembunyi ke mastur mana sudah adalah tu. Yang tidak tahu keadilan dia. Maknanya yang tak tahu pasik dia. Dan keadilan dia tak tahu dah. Mastur yang disembunyikan tak tahu. Tak tahu dah. Orang kata tak kena. Saksi ni adakah dia tu ilahnya memang adil sungguh atau lagu mana tak tahulah. Kalau mastur mana sunat. Kalau dia memang adil hak zahir dah orang tahu belaka dah tak apa dah. Dah memang hak ni tak email. Ni tak bila dah. Tak email tamu tak email keruang tak payah dah. Kerana itu adalah adil lah. Ni bahasa adil mastur orang tak tahu. Sembunyi. Mastur keadilan dia. Yang mastur keduanya fa'il bagi tu mastur. Yang mastur oleh keduanya kedua saksi tu. Mastur tersembunyikan ialah keadilan dia. Dia tak tahulah. Jadinya ilahnya orang juru ke tak juru tak tahu. Orang jahat pun tak itu tak sampai kau tengok jahat tak ada napa lagi. Di kedai ni jalan malam tak ada napa. Ada. Dah maka itu sunat. Bila katanya taubat tu? Tak lupa yang mentaubatkan. Dahulu daripada akad. Jadi sebelum akad nikah suruh taubat dulu habis. Dan bukan dan. Kita tak salah dan.
Ya kita ni tabaknya salah. Dan lagi pula sunat disaksikan, mana sunat disaksikan, mana sunat mendatangkan saksi. Tengok ibarat ni. Sunat disaksikan kalau baca kan sunat disaksikan. Sunat didatangkan saksi. Sunat bawa saksi mari. Tu ibarat. Sebab tu kadang-kadang kita ni kata baca pening kalau tak ada dobit tu. Sebab tu kadang-kadangnya ada orang ambil kita jawi matanya yang berak. Sakit kepala kat kita. Cari hak dobit dulu. Mak dobit tu ada tok guru ambil mak dobit gini mari ke. Dobit dulu. Kita bukan tupai sangat, kita malah rujuk kita lah yang ada dobit dulu, mari tak faham ibarat apa pula kita sikit. Sebab kita tu ada tok guru tu baiki tu betul balik. Bahasa tu tak. Atau tok guru tu rujuk kita lain dah jadi tengok arak dah faham dah. Dah. Ambil mali licin mari, sakit kepala kita. Kita ada jatuh, kita ada salah pula. Supaya sini dar. Aja kan ada pening kepala situ. Dan lagi pula sunat disaksikan atas reda perempuan ni. Ada atas reda perempuan mana? Perempuan yang diiktibarkan redanya dah puai. Jadi bagi puai yang nak nikah, apalah nak nikah makanya ilahnya kalau wali mujbir dia sunatkan minta izin. Kalau anak dara sunat minta izin. Kalau nya bahasanya ialah tu janda, bahasanya ialah wajib minta izin. Tak kalau anak dara mazhab kita Syafi'i sunatnya. Anak dara pak dia, tok dia nak nikah sunat minta izin kerana dia boleh paksa. Kalau anak dia tak say pun dia boleh paksa. Anak tak say, kita nak tak apa dah, sah mujbir, wali mujbir boleh paksa anak dia nikah. Tapi kalau nyalah anak, kalau hak dah janda dah wajib minta izin. Wajib minta izin. Hak ni kata sunat tu disaksikan. Jadi apabila hak ni masalahnya minta izin suku, tapi hak ni masalahnya apabila kita mendakwakan seorang wali sana didakwakan katanya ilahnya bahasanya lah budak puai tu dah izin dah, maka ketika itu sunat ada saksi mari. Mana saksi kata bahasanya lah itu budak puai tu dah izin kamu jadi wali. Ada hal ni lain pada wali mujbir dah, atau wali mujbir sendiri pun sunat ke? Sunat. Dia bertanya tu anak saya dah izin dah saya. Ada sunat cari saksi, ada ke tak? Dah kalau wali lain tapi hak misal sini bukan wali mujbir, misal hadapi lagi. Itu adik-beradik. Abang nikah adik dia masa ni. Abang katanya, Tok Imeh adik saya izin dah saya jadi wali dia. Maka sunat Tok Imeh tu ialah sunat bi abang dia tu buat mari. Mana saksi katanya adikmu ada tu apa? Tu izin kamu tu nikah tu. Hak ni masalah kalau tak hadir sekali. Kalau dah hadir sekali tanyalah. Ada. Sebab tu orang lain kan, sebab tu banyak di Malaysia kau duduk tabir sebelah tu. Ada sebelum tabir sebelah tu kita tanya. Ya ke tak ni? Tu izin kau ada aku abang mu nikah ni. Saya izin dah Tok Imeh. Dah. Tu gitu nah. Tapi yang dengan suara takut orang lain kecil. Dengan suara boleh jadi muadara suara serupa. Nak tengok dulu. Mana pengantin puai, tengok molek, tanya. Izin dah. Kalau tak tanya, nak ada saksi. 2 orang. Jadi saksi 2 orang menyaksikan bahasanya memang puai ini dah izinkan wali itu nikah dah. Itu sunat. Bukan syarat, sunat saja. Tapi puai mana? Puai yang diiktibarkan dia, mana puai yang sah di sah hak iktibar tu. Kalau puai budak tu tak jadi. Contohnya ialah nikah adik, ada nikah anak kecil lagi umur 7-8 tahun je, izin pun tak jadi. Hak tu tak payah dah, tak payah minta izin dah. Hak ni dia balik dah. Dan semuanya dia dah balik, dia cerdik. Dah dia balik, dia akal balik, cerdik. Ada apa semua. Kalau balik tapi gila, tak minta izin punya gila dah. Nikah gila pun ada sebut ulama sebut kan. Habis kalau tu apabila perempuan yang diiktibarkan reda dia, maka apabila nak akad nikah sunat cari saksi dulu. Kata memang budak puai ni dah izin sungguh. Takut berlaku akhir hari tu masalah ke? Tu istilah kita yang ada sini. Tapi takdirnya kalau yang memang ada saksi. Saksi katanya lah tiba-tiba akad nikah siap dah. Boleh anak tak boleh anak ke masa setahun 2 tahun dah tiba-tibanya tahu katanya bahasanya ilahnya tak ada izin pun. Tak apa. Ya sah dah tak apa dah. Tu tak apa dah. Jemaah dah. Habis demikian lagi sunat bagi bapa mensaksikan. Jadi akan 2 orang saksi. Demikian lagi supaya juga dia ada sunat. Sunat bagi siapa? Bagi bapa. Mana tu wali mujbir. Sunat bagi bapa ataupun ilahnya tu dia. Mensaksikan atas reda anaknya ni siapa ni? Sunat pak cari 2 saksi menyaksikan atas keredaan anaknya, anak baginya bapa tu. Anak mana sifat? Yang bikir, yang dara.
Ada. Borak dara tu maknanya yang belum lagi penuh nikah tu. Dalam nikah yang sahih tu. Dalam nikah tu. Mana yang ulama katanya BK sini mana yang belum hilang sifat BK. Belum hilang sifat tu. Kalau main tangan main hilang dah pun tu tak ada BK dah. Dara. Canda dah. Panggil sayyib dengan bikrun. Sayyib mana yang hilang BK dia dengan nikah ataupun dengan lainnya. Apabila hilang dah. Sebab tu ada ulama sebut. Tapi tak apa lagi mungkin ada depan. Jadi perempuan tu dah dirogo dah. Dah dizinakan orang lain dah. Lepas tu pak tak tahu. Pak tak tahu. Anak dia orang lain rogo dah. Orang lain zina dah. Pak tak tahu. Tiba-tiba pak tu paksa anak dia nikah. Paksa ya pak tak anak tak sah. Memang anak tak sah nikah tu. Pak dia ingat atas anak dia nak dagang sebab tak payah nikah lagi. Dia paksa anak dia nikah. Ada, apabila paksa anak dia nikah, anak dia tak izin. Dia ingat anak dia anak baru, anak dara tak nak izin, boleh paksa nikah. Boleh anak ramah dah. Baru tahu masalah. Duk ponok, duk ngaji, duk dengar orang ustaz-ustaz duk ceramah tahu, oh tak boleh. Aku dulunya lah hilang dah. Aku sayyib dah, bukan fikir dah. Apa orang lagi rogo dah. Dia ingatnya janda-janda ni hak nikah dapat tu cerah. Hak tu bak kecik perlu rah. Tapi istilah ulama dak sayyib adalah perempuan yang sudah hilang fikir dia sama dengan apa cara pun tak kira lah. Dengan nikah ke dengan zina ke. Hilang dah. Apalah hilang mana pak tak ada hak dah. Pak tak ada hak nak paksa dah. Tiba-tiba ialah anak ada perempuan saat ni nak pergi ada nak royak ketua imam. Makanya ialah bagi makan nikah ni kalau terima berarti tak sah nikah. Pas nak ramah dah besar-besar dah tak kira nak tu. Anak tu tak hukum zina anak tu. Yang punya syubhat. Syubhat tak hukum zina. Ada syubhat kerana pak dia tak tahu. Pak budak ni tak reti. Mana hukum zina ke dah? Bukan hukum zina anak tu. Boleh bin dengan ayat dia tu. Syubhat tak apa. Pas nak putus gini. Hak bagi suami dia bolehnya ilahnya tak terima hak tu, dakwah tu. Dakwah tu tak terima. Dia dakwa katanya, dakwa tu mudarat suami. Dakwa katanya lah bahasanya lah saya masa ayah nikah tu ala sayanya ialah sayyib, bukan dara dah, janda dah. Ada hilang sifat dara dah. Maka balik suami tak terima. Tak terima tak apa, tak putus nikah. Balik suami kena ditunggulah. Nak ikat. Kerana dakwa seorang tak terima. Ada jangan percaya dia. Boleh, masalah. Islam adanya kemudahan. Ada memang ada susah tapi ada kemudahan dia. Mana sunat saja bukan wajib. Tetapi tiada wajib ni sungguh pun katanya sunat tetapi tidak wajib. Maklumlah dia sunat bukan wajib. Tapi buat mari tu supaya takut orang salah faham. Tidak wajib dan tidak lagi jadi syarat. Bukan wajib dan bukan syarat. Tidak wajib tidak syarat pada sah nikah. Jadi nikah itu dah. Tak apa nikah tu sah. Kalau tak minta izin tak apa dah. Pak tu. Pak yang dia minta izin saat ni sunat saja. Kalau tak minta pun boleh. Tapi syaratnya anak dara. Kalau anak dia sayyib, kalau anak janda adalah tak boleh. Ha ni kalau puan panas ke? Kalau puan panas cidik. Ada puan tu panas. Dia tak say jatuh tu. Pak dia paksa, dia tak ayah saya bukan hilang dara lama dah orang rogo saya dah gini-gini. Dah. Pak nak paksa dalih dah. Hati nak panas ngaji. Pak nak paksa dalih. Pak tu nak paksa takut tak sah. Situ dah kalau tinah ngaji. Dah kalau tinah hak ngaji dia pandai tipu pak dia. Tapi masalah tipu tu maknanya pak tak terima boleh. Ada saksi ada apa semua atau boleh gicik. Ini kalau tu gicik. Ada. Tapi kalau tak gicik pun dia tak paksa dah leh. Saya memang hilang darah dah. Saya tak saya gicik malu orang. Kalau ayah nak nikah saya tak sah nikah. Pak tak sah nikah lah. Tak kalau anak sampai sebut sampai setara tu dia yang itu hal lagi tu. Itu dia. Bila jika berkata haya. Jika jenis dan jika ataupun maka jika tafriq. Situ makam tafriq tu. Tafriq padanya tidak wajib dan tidak syarat. Jadi apabila minta izin itu bukan syarat dan bukan wajib, maka jika berkata saudara perempuan. Jadi saudara bagi perempuan tu. Saudara hak jadi wali lah. Saudara perempuan mana? Kata bagi siapa? Bagi seorang, mana pada seorang. Saudara perempuan bagi seorang laki-laki. Jadi kata bagi seorang laki-laki. Kata bagi mana kata kepada? Kalau mana katanya saudara perempuan bagi seorang laki-laki. Bukan bagi itu tak ada pada saudara tu. Saudara bagi seorang laki-laki. Tak.
Katanya saudara jenis kata seorang saudara perempuan. Saudara bagi perempuan, kata bagi siapa? Bagi mana kepada seorang laki-laki lain. Dia kata guna. Saudaraku izin. Ada betul guru itulah. Tapi kalau kita nak bagi tu tak saudara boleh. Kata saudara perempuan, saudara bagi seorang laki-laki. Perempuan tu saudara bagi seorang laki-laki. Boleh tak tapi nampak nak belik sangat. Jadi katanya tu saudara bagi seorang perempuan, saudara tu nak pada lelaki dah. Lepas tu kata siapa? Kata pada seorang laki-laki lain. Kata guna, saudara aku ni makul kau. Buatlah saudara aku izin, jadi telah izin bagiku pada mengkahwinkan dia saudara aku. Daripada kamu untuk nikah dengan kamu. Tak apalah, adikku izin dah aku nikah dia dengan kamu dah. Sebab tu di situ maknanya bagi tu mana kepada. Bagi seorang lelaki jenis lelaki yang nak nikah tu. Bagi seorang lelaki jenis lelaki yang nak nikah tu. Bagi makna kepada. Kata kepada seorang lelaki yang nak nikah. Zuk masalah. Jangan akan zuk dah. Zuk tu mana majas. Hak nak jadi suami tu. Kata kena, adikku dah izin lah aku nikah dia denganmu. Apa hukum? Nasyaharruh laki-laki itu kabulkan nikahnya. Boleh terima? Ada? Kalau tu boleh terima. Saksi ada dah. Tapi nak ada saksi dulu. Tak ada saksi. Yang bagi nak akad nikah. Bawa nak akad nikah ya? Ada. Maka kita tanya, adik mau izin tak? Dah izin dah. Kalau dah izin, saksi pun ada. Aku nikahkan nikah gini nak. Terimakan nikahnya boleh. Tu sah. Mana tak syarat kita tanya dah. Dan tiada dia berat, mana tidak dipaksakan, dia berat, dipaksa. Tidak dia berat, mana tidak diberatikan. Tidak ditakalluf, tidak ditaklifkan, tidak diberatkan saudara jenis saudara perempuan atau saudara bagi perempuan tadi, tidak diberat akan saksi ini akan cari saksi pada menyabitkan redanya dia bagi perempuan tu. Tak. Nak kata sabit. Nak kata sabit pasal perempuan tu adik dia atau kak dia reda, dia kena minta izin, itu tak syarat. Itu tak syarat. Itu tak syarat dah. Kalau tu nyanyi nak nikah, no. Mana katanya bosnya tu adik mu izin, tu izin mana saksi dak, tak paksa dah. Tidak dia paksakan, dia taklifkan dah. Redanya dan izinnya hatulahnya atas tafsir. Redanya dan izinnya tak syarat. Dan jika berkata seorang laki-laki, ini kata seorang laki padanya seorang laki lain sebenarnya seorang lain, dia kata telah berwakil perempuan bagi telah berwakil sianu akan daku dengan mengkahwinkan anaknya akan kamu. Lagu mana? Dia katanya ada seorang itu kata, ada ayah dia dah izin dah wakil dah aku itu nikah anak dia kepada kamu. Mana nikah dengan kamu? Pak kita tanya hak yatim nak nikah ni boleh terima tak? Mana ayah tak mari dak, ayah dia izin itu wakil aku dah. Ayah dia wakil ke aku nikah dia denganmu. Tu dia kata gitu. Boleh tak kita nak terima? Sianu tu maknanya sebutlah. Ayah dia tu Zaid ke Muhammad ke. Telah wakil lah tu Muhammad bin itu ayah badannya tu Zainab masalah akan daku dengan kahwin mana untuk berkahwinkan anaknya dengan itu akan kamu mana kepada kamu dah. Apa hukum? Jawab nasyaya harus. Mana boleh? Sah. Harus mana sah? Harus ia apa? Ia mukhatab, iaitu ia seorang lelaki tadi. Ia mukhatab harus pegang tu sepatutnya tak ada pa dah, bukan pagang. Pegang. Tu nak tulis gitu. Bukan pagang. Ni banyak kalau tulis rumi banyak orang tulis salah. Kita tulis pagang, tulis A. PA. Tu tak kena, bukan PA, PI, pegang. Kalau PA tu pagang. Ada lain pagang, tu. Itu bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indon tu mungkin ada dah, mungkin betul. Tulis Indon lain sikit dengan Malaysia. Sebab ni lah pagang bukan pagang. Ni bukan salah tulis syedau ni. Jangan orang tabak. Orang tabak tak ada tersalah dengan alih. Itu bukan saya syedau tulis gitu. Atau boleh jadi tulis syedau zaman dulu sebut tadi pagang boleh jadi zaman dulu sebut lain sikit. Lain dia tu sebut jadi ikut lain dah, pegang Malaysia dengan tu sebut lain-lain dah boleh jadi. Ni bahasa dulu habis. Harus mana ia pegang, mana iktimak. Pegang mana kepercayaan, pegang atas kata seorang tu tadi. Apa dah? Ia semata-mata pergi dakwah itu kita boleh pergi dah. Boleh pergi. Apa boleh pergi? Bolehlah terima nikah tu. Tapi syarat katanya harus dia pergi perkiraan tadi semata-mata dakwah tak ada saksi tu,
Mana murad kata pegang atas katanya, mana tak ada saksi. Semata-mata kata tu boleh pergi dah. Tapi dengan syarat jika zan, mana jika bergerak sengkok ia mukhatab. Jika bergerak sengkok ia mukhatab, akan benar katanya. Atau benar bagi seorang lelaki hak kata tadi. Boleh. Oh memang ayah ni tak bohong ni. Siapa? Ustaz. Tak kena bohong. Siapa sebut? Tok Imam. Tok Imam kata tak apalah, ayah dibokeh aku dah. Pas kita tanya nak tuduh lagi Tok Imam. Tak dah, berat dah. Dalam hati kita memang 99 atau 100 dah katanya betul. Boleh. Tak lalu kita masuk syok lagi, pahanya tak boleh. Ya gedak ni, ya ni mari nak nipu aku ni. Ada. Ini tengok orang. Mana kalau hati kita berasa berat, memang betul kata dia, boleh kitanya timukan nikah. Harus pergi tu. Kan nikah dah. Padahal dia timur dah ni tidur, tak ada dah, tak dosa dah. Kerana hukumnya harus dah. Dah harus. Mana tak syarat lagi, mana saksi? Tak dah. Kalau orang tu mari dakwa gitu, pas kita percaya dia, jangan tanya mana saksi Tok Imam kata dia izin. Oh tadi wakil Tok Imam tak payah tanya dah. Mana nak tanya lagi, dia cuma sangat tak ada juga. Nikah aku tak salah tu tak sah kan nyanyalah. Tok Imam betul ke tak, mana saksi Tok Imam? Ada yang tanya gitu. Kalau dia Tok Imam dah, dia Tok Bilal dah, dia Tok Syekh dah, ustaz dah tak sah dah tanyalah. Ada kerana dia tak bohong dah, kerana dia tahu hukum. Tu. Maknanya seolah-olah hati kita berat dah. Habis. Dan demikian lagi dia syaratkan sah menanggung. Baca nanggung tu. Sepatutnya ada waw lah. Tanggung maknanya tu menanggungkan saksi itu akan redha perempuan. Perempuan mana sifat yang hendak dia kahwinkan itu. Dia syarat apa dia? Mendengar, mana dengar naib fa'il tu. Mendengar maknanya naib fa'il disyaratkan. Itu payah. Dia syaratkan sah, mana disyaratkan pada sah. Sah tu mana fi tu. Fi sihati hamli syahid atau syahidain. Mana disyaratkan pada sah, jadi pada nak sah tanggung. Sah tanggung maknanya yang naik saksi lah, tu tanggung saksi. Sah pada menanggungkan saksi itu, saksi dua orang tu. Saksi pun akan redha perempuan. Jadi kalau orang tu mari dakwa katanya memang bosnya dah izin dah, nak ada saksi dua orang ya. Oleh saksi dua orang tu, saksi sana nak tanggung, makna nak najin menyaksikan. Menanggung tu menyaksikan lah. Nak tanggungkan ialah saksi tadi akan keredaan perempuan yang nak nikah itu. Syarat apa dia? Mendengar ia saksi itu. Dia dengar. Dia mari dakwa kata bosnya, memang perempuan tu reda dah. Jadi apabila orang tu nak saksi kata bosnya, memang perempuan tu dia reda seorang lelaki lain nikah. Nah dia tu ialah ada sifat kenang dengar. Dengar ke tak tanya tuli tak jadi. Tengok mulut kecil boleh jadi salah. Ada mana kalau dia tu ialah yang nak saksi kata bosnya perempuan tu reda, dia nak sifat dengar dua saksi tadi. Tu syarat nak sah. Jadi kalau dia nak tanggung jawab naik saksi padanya masalah perempuan tu reda tak reda, mesti dia nak dengar tu syaratnya. Tu tanggung bang. Tanggung makna tanggung jawab lah. Ada katanya memang tu yang ni reda, syaratnya saksi ni nak dengar. Kalau tak dengar tanya mu dengar tak? Mu dengar tak kecil? Telinga bekak tak adik. Tapi telinga pula kalau ada alat tak apa gak guna alat atau mai bisik telinga dia boleh. Mana syarat dengar dengan kekuat dengan derah ke dengan alat ke tak apalah, yang penting dengar. Tak apalah dia tu dengar tak apa sah. Kalau tak dengar tak sah. Tak sah nak saksi tu. Dengar apa akan kata bagi seorang katanya kata perempuan tu. Katanya kata perempuan. Nak tahu katanya kata perempuan. Perempuan katanya saya dah izin dah. Dengar. Itu. Tapi kalau telinga bekak ni payah ke? Kerana Tina tu sebutnya tu saya tak izin. Dia boleh izin. Apa payah ke tu? Sebab tu dengar jelas molek. Tanya memang dengar molek ke mana? Kata itu. Tapi kalau belawai memang kita nak caya puai dah. Ada yang tanya dengar tapi telinga ni berat. Tanya, "Guana tu pak cik dengar sungguh ke tak ada?" Ada, mana perhati dengar pula berarti telinga dia berat. Tu tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai. Habis dan melihat lah pula syaratnya melihat. Melihat apa akan muka bagi puai dia. Dengar suara dia dan pula tengok kalau dengar saja tak jadi. Pada kerana boleh orang dia buatkan suara. Dengar memang suara dia dah tak jadi. Kalau dia mau tanya memang ayat ni tengok filem ke banyak. Oh yang memang suara dengar je cek sungguh. Memang orang buta ni tengok dia memang kuat sungguh Tuhan bagi dia. Tapi tak sah.
Walaupun boleh jadi makna 99 memang betul, tapi ada juga ada salah orang boleh buat suara. Kalau ni boleh buat suara. Sebab tu semata dengar suara memang ya cek suara tak boleh nak saksi. No, dia hak budak. Dia hak pun muka dia. Kalau semata-mata lihat belakang tak ada ke. Orang Tina tu pakai kain tudung duk bilik masalah. Atau paling belakang masalah. Dia tengok belakang, lepas tu dengar suara tak jadi. Dia kena tengok muka dia. Kerana boleh jadi orang lain tipu. Ada pakai lain ke. Kena tengok lah. Tengok muka dan dengar suara. Tu syarat nak naik saksi. Okey, baik. Dan tiada sah menanggung ni, maka habis ni lah. Dan tiada sah menanggung saksi atas perempuan yang tertutup mukanya tak boleh. Tutup muka tak boleh lah. Berpegang jadi kerana berpegang. Berpegang jadi kerana ilak tu. Katanya tu berpegang tu ilak pada menanggung tu. Menanggung saksi, naik saksi kerana barang berpegang atas suara bagi perempuan itu. Semata dengan suara tak ada. Kerana apa syaratnya? Dengar dan melihat. Kalau semata-mata dengar saja tak jadi dengan suara. Dan juga kalau semata-mata melihat saja tak ada, melihat tapi tak dengar tak jadi ke. Maka jika mengetahui akan dia mana mengetahui mana kena. Jika mengetahui jenis oleh saksi tu dia akan puas dia kena. Dia kena puas tu, murak ketahui si mana kena. Kena tubuh badan dia. Tubuh badan perempuan tu oleh saksi tu. Atau dia ketahuikan akan namanya, atau dia ketahui mana mengetahui. Di mana mengetahui. Mengetahui namanya, tahu namanya. Tahu rupa. Kena mana kena tubuh badan dia. Memang kena rupa. Ni rupa dia budak ni dah tak ada lain dah tengok. Kapung ni memang tubuh ni. Hak lain gemuk-gemuk belakang sana. Atau hak lain ku belakang ni gemuk sorang masalah. Tak cek memang cek sungguh tubuh badan dia. Atau cek nama saja tahu namanya. Mana tubuh badan tak kena. Ibarat mananya atau dia ketahuikan namanya makna tak kena tubuh badan. Kena nama apa nak nikah? Zainab bin Umar masalah. Pas tubuh mana tak payah jin tengok. Apa hukum dia? Hak nu kena tubuh badan, nama tak kena. Imam kena budak ni dah ni, nak nikah ni. Ada anak dia dah, tapi nama apa tak tahu. Tak sebab kita saksi kadang bukan nak tahu nama. Kadang dia tahu nama tapi tak tubuh mana, tak perasan dah hak mana, hak adik ke hak mana ni. Tak perasan dah. Tapi nama tahulah. Tu dia. Apa hukum? Dan bangsa bagi perempuan tu. Bangsa ni mana bin dia dah. Bangsa dia ayah dia tahu. Dia nama apa, ayah dia nama apa. Tu sekadar tu. Apa hukum? Ni nak ingat. Nasyah harus ia. Ada mana? Nasyah harus menanggungkan saksi. Boleh nak saksi dah tak apa dah. Mana saksi? Tak syarat nak tahu habis. Ada nak ingat sini. Mana dia mau minta kita ni banyak orang kata orang apa? Berlaku juga di Malaysia ke dan berlaku juga di sini ke. Dia mau minta nak saksi, saya tak kenal budak tu. Ada, saya tak kenal budak tu, nak saksi juga mana? Sebut nama dah. Anak dia mau nama apa? Nak suruh saya nak saksi. Oh, Zainab bin Umar masalah. Tak apa dah. Boleh nak saksi dah. Dah. Tak syaratnya nak kenal. Mana waktu baik dulu saya tengok tak payah dah. Ataupun kalau kita tengok budak tu cia dah, dia buka kan? Misalnya buka dia pakai apa? Pakai kain nak nikah kan, ada nak nikah dalam masjid. Kalau nak nikah dalam masjid, hak saksi tu tak rajin tengok lagi puan tu. Tapi ada situ. Pakai baju putih dah, pakai baju pengantin dah. Ada dan wali pun ada dah. Dia mau minta saksi, tengok budak mana nikah. Hak sorang tu. Nama apa tak payah tanya dah nama. Sah dah. Ada kita tahu nama saja atau tahu tubuh badan hak tu tak ada orang pandai pakai dah. Dia saksi dah tak apa. Nikah mana? Dia mau tunjuk hak tu. Ada nama apa tak payah kena dah. Kerana harus dah sah dah. Tu senangnya Islam. Ini tak lagi. Gimana tu baik mana nak tengok tu. Tak payah dah sebut nama dah. Kalau dia dah dalam tabir dah, dalam tirah dah masalah dah. Maka tanya apa nama dia? Benpo. Tu bangsa dia. Sekat tu dah sini. Ini kita kan ada orang minta nak saksi, saya tak saksi tak boleh tak kena. Tanya nama cukup dah. Apa nama suruh nak saksi ni? Ni tak apa, tahu nama apa cukup dah. Nama dengan bin tu cukup dah. Habis. Ingatlah kita ngaji dah. Ini faedah ngaji. Ini jawab tak tahu gong dia matang ngaji ke mana. Ini pun tak kerti ada. Saya tak kenal tak boleh nak saksi ustaz. Tak nak saksi tu pak cik, minta maaf lah. Dia mau tu jahil ni ada. Kalau orang pandai tak jawab gitu, minta maaf lah saya ada urusan lain ada. Ini jawab saya tak boleh saksi tak kena. Sebab apa? Sebab tak syaratnya kena tubuh badan dengan nama. Hanya salah satu tak apa dah. Emo tubuh badan dia bentuk ke tubuh badan dia. Emonya bahasanya ilahnya nama dia tak apa dah. Tak syarat kita kena habis. Itu.
Apa dah kita ni? Nak habis dah masa dah. Ni dah kecip anya kan maklum dah. Habis kalau taharuf mana sah? Harus sah apa? Dan syahruf menanggungkan saksi itu, jenis saksi dua orang saksi itu, dan harus menanggungkan atas perempuan itu mengkhabarkan oleh seorang yang adil atau dua orang yakni berpegang oleh saksi akan perempuan ini sianu anak sianu atau lainnya. Suku tu. Suku. Dan harus makna boleh menanggung jenis nanggung saksi. Menanggung saksi atas mana bagi, atas ni mana bagi untuk menanggung bagi perempuan, jadi perempuan yang tidak nampak. Kita nak tanggung saksi atas pun boleh ke, atas pun boleh ke, atas dia. Mana nak jadi saksi dia dah, atas dia mananya kita saksi kita buat sini nikah. Menanggungkan atas jadi menanggungkan saksi oleh dua saksi atas perempuan, jadi perempuan yang kita tak nampak. Tak apa. Nak tanggung saksi tapi perempuan itu tak nampak. Harus menanggung atas perempuan itu, perempuan mana hak nak nikah tu. Tapi hak tak nampak dah. Menanggung kerana ilak situ. Ilak pada menanggung ataupun dengan sebab. Mana tak naik saksi, menanggung saksi, naik saksi. Naik saksi kita perempuan ni nak nikah. Oh ya tu nak nikah perempuan tu. Tapi dia semata-mata berpegang mengkhabarkan jenis semata-mata itibar di atas khabar. Mana mengkhabarkan maknanya berpegang di atas khabar. Situlah sini. Kerana berpegang di atas mengkhabar atas cerita oleh seorang yang adil. Tak apa? Ada seorang adil. Seorang adil mari royak. Tak apa dah. Ada. Seorang adil mari royak kata puan ni nak nikah. Mana nak nikah? Tok Imam kata tu tina tu tak apa dah. Maknanya orang nak disaksi dua orang ni, apabila seorang adil cerita tentang budak puan tu nak nikah. Tak apa dah. Mau sebut nama dia, mau sebutnya tu bahawa ada hak tu. Tak kalau hak tu dah. Ataupun nama sianu tak apa dah. Seorang adil mari royak nak nikah orang puan tu boleh nak saksi dah. Atau dua orang. Mana seorang atau dua orang. Jadi dua orang adil lah. Seorang adil royak tak apa dah. Atau dua orang tak apa dah. Mari royak. Seorang adil ke? Atau email ke masalah tak? Ataupun ialah dua orang mari royak. Ya guna budak tu nak nikahnya. Ataupun tu Zainab bin Umar tu nak nikah masalah. Boleh dah. Boleh nak saksi dah, tak apa dah. Tapi kalau orang pasir tak boleh. Orang pasir mau royak. Ada. Ada. Nak saksi tolong nak jadi saksi dah. Apa yang tu nak nikah. Kalau orang pasir mari royak tak boleh terima. Tapi orang adil seorang ataupun dua orang. Mana dua orang jadi orang adil lah. Dua orang pertama dua orang yang adil, seorang ataupun dua orang. Itu isyarat pada khilaf tu. Awal khilaf tu. Ada setengah orang tanya seorang tak boleh nak dua orang. Sebab dua orang. Mana seorang adil ataupun dua orang. Kalau orang pasif 10 orang tak bakal. Orang pasif 10 orang marah tak bakal kerja dah. Apalah sebut bab ni yang tu adil belaka dah. Emo seorang adil, emonya dua orang yang adil. Apa maksud tafsir? Yakni berpegang tu maknanya nak kata menanggung tu. Mana harus berpegang oleh saksi. Dah berpegang oleh saksi akan perempuan. Ini saksi oleh tu orang yang jadi saksi ni berpegang oleh saksi akan perempuan. Dah. Ini berpegang oleh perempuan tu. Yakni mana mengkhabarkan, mana menanggung atas perempuan itu mengkhabarkan oleh dengan sebab mengkhabarkan oleh seorang yang adil atau dua orang adil. Yakni bermaksud maknanya harus dia berpegang oleh saksi itu. Tidak. Akan perempuan ini si ada akan perempuan ni akan perempuan ini si anu anak si anu. Tak apa dah. Akan tu jadi apa? Tahu nak? Maf'ul makhabar. Payah tengok. Nampak? Maf'ul tu makhabar tak payah lagi. Khabar apa? Makhabar oleh seorang yang adil atau dua orang adil. Lepas tu tafsir mana? Apa maksud kata menanggungkan? Yang ni berpegang oleh saksi. Mana tanggung, mana berpegang oleh saksi? Tak, berpegang oleh saksi. Khabar apa? Maf'ul. Makhabar akan perempuan ini anak si anu, anak si anu. Mana perempuan ini si anu. Nama apa? Zainab.
Sianu ayah boh, ben Umar masalah. Mana haruh? Maknanya haruh orang nak saksi semata-mata seorang adil atau dua orang adil menyaksikan atau menceritakan bahwasanya Sianu anak Sianu tak apa dah. Atau lainnya ada atau lainnya. Maknanya perempuan ini Sianu, mana Sianu tu kini apa dah nama dia? Anak Sianu atau lainnya. Ada atau lainnya. Maknanya bukan masalah lainnya tu. Perempuan atau lainnya atas mana ni? Tu. Atau lainnya. Sianu anak Sianu atau lainnya. Buat mari lainnya pening. Ada, maknanya lah orang tu seorang adil, dua orang adil atau dua orang adil mari royak. Ada. Bahasanya ilahnya Zainab bin Umar tu yang pengantin malam ni. Lepas tu dia mau jadi saksi dah. Jadi mintaklah dua tu dia mau jadi saksi. Tu Zainab bin Umar masalah. Sebut gitu. Semata-mata royak. Tok Imam seorang yang royak ataupun dua. Tok Imam dengan Tok Imam dengan Tok Bilal royak. Tu Zainab bin Umar nikah. Mintaklah pak cik jadi saksi. Boleh tak? Haruh tak apa. Kalau seorang adil atau dua orang adil menceritakan bahasanya Sianu bin Sianu, makna kini apa dah nama tu. Nama sekian bin sekian dia jadi pengantin malam ni. Boleh saksi tak? Boleh tu jadi saksi tak kita? Boleh dah. Semata-mata dia royak gitu boleh dah nak saksi. Dah saya menyaksikan tapi mari hadir lah. Tak syarat kata saya menyaksikan, mana kita hadir. Dak akad nikah kita dengar. Dah. Betul dah hadir royak tu hak akad nikah tu nama sama dak. Tu boleh. Kalau seorang adil atau dua orang mai royak kita yang hak nak jadi saksi tu kata bosnya dia tu bin dia tu akan jadi pengantin malam kita dengar. Aku nikah akan nikah Zainab bin Umar gini-gini sebut. Dia ni apa memang betul hak dia royak tak apa usah. Haruh. Atau lainnya lain tersebut. Lainnya rojak mana wallahu alam dah tak ada ni. Dah. Lainnya mana ni? Mana khabar akan perempuan ini Sianu anak Sianu atau lainnya. Buat bagi lainnya buat apa ni? Behada apa? Tak perasa tadi tak tengok pun. Kita ni kadang malah tengok gitu-gitu sikit. Sebab ingat baca dah dulu ke. Rasa baca dulu tak lekat ni kat mana sini. Atau lainnya rojak mana ni? Tak perasa ni. Tak tanda pula. Mana harus menanggungkan atas perempuan itu kerana mengkhabarkan oleh seorang yang adil atau dua orang adil, yakni berpegang oleh saksi semata-mata pegang. Mana harus pegang dah. Berpegang mana itimak boleh dah nak saksi. Mengkhabar akan perempuan Sianu anak Sianu tak apa. Atau lain mana? Lainnya tak kira lain Sianu anak Sianu, perempuan tu mana? Atau boleh tak? Lainnya lain padanya Sianu anak Sianu tu. Boleh tak? Dari situ lah. Benar. Atau lainnya makna apa dia? Dia tak sebut nama tapi ni. Lainnya tadi puan ni dia tak sebut nama. Tapi kata malam ni puan ni jadi pengantin. Sorry royak. Tak apa dah. Dia tak royak Sianu bin Sianu, dia puan ni. Tak apa dah. Itu mana lainnya. Mana dengan sebut nama atau lainnya gitulah maksudnya. Sebut nama atau lainnya. Dah, anda jagalah. Lainnya seperti ini isyarat. Seperti isyarat. Boleh gitu sini. Seperti diisyaratkan. Diisyaratkan oleh adil tu. Diisyaratkan ni, puan ni nikah malam ni. Tak sebut nama, boleh tak? Boleh. Semata-mata dia tu khabar, katanya puan ni atau sebut nama ataupun sebut ning. Kita perempuan ning yang sebut itu. Mana khabar katanya malam ni, pak cik dia dua perempuan ni akan nikah. Boleh, tak apa. Zahir lah, wallahu alam dah ada zahir gitu. Sebab atau tu je atas lain tak boleh dah nak atas pada ini. Mana perempuan ini, nak tengok ini. Ini mana? Sianu bin Sianu atau lainnya lain pada Sianu bin Sianu. Tak apa dah, isyarat saja, tak apa dah. Sebab sanding so itimak atasnya sebut tu nama, tahu nama saja ataupun ilahnya rupa saja. Mana rupa tu inilah, ini rupa saja dah. Perempuan ni berarti kena rupanya. Budak ni tak rajin tengok ni. Ada tak rajin tengok. Pok dia pun tak kenal dia. Tapi dia mau tunjuk apa ni pengantin malam ni. Kita pun paling tengok. Apa ni tak apa saksi boleh dah. Ada paling tengok nama tak kenal tapi boleh tahu rupa dia boleh dah sah. Lepas tu siapa royak? Seorang adil ni tak apa dah. Atau dua kalau dua orang tu lebih aula lah. Dengan kata tu takluk pada pegang tu.
Maknanya berpegang dengan kata seorang adil atau dua orang yang adil. Ha, tengok sini ada dah. Atas tak ada. Atas sini mengkhabarkan oleh seorang yang adil atau dua orang. Dua orang apa? Adil. Tengok bawah ni tafsir. Maknanya tafsir ni kan yakni tu. Dengan kata jenis dengan semata-mata kata seorang adil atau dua orang yang adil. Dua orang adil, seorang adil kata begitu tak apa dah, boleh dah. Emo katanya sebut nama, emo dia tu ialah sebut isyarat, boleh. Habis. Dan demikian lagi sunat jangan dikahwinkan anak perempuan yang bikir hingga balik dulu. Wallahu a'lam. Payah kita ni ibarat dia. Tengok. Sebab tu kalau boleh ngaji. Jaga domel, jaga ibaratnya. Tak faham maksud tak apa lagi. Kita ibarat molek, insya-Allah kita faham. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuh ala nur